أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين وادخلنا في عبادك المخلصين من المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di hari Ahad ni kita akan disampaikan kisah Anbiya. Maka di jalan ini kita masih duduk lagi cerita kisah Nabi Adam alaihi salam. Maka hubung kait Nabi Adam ni iaitu dengan syaitan, dengan iblis selaku satu makhluk yang sanggup deraka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanggup masuk neraka Allah, wa niyazubillahi min zalik. Satu makhluk yang pada awalnya satu makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ni sanggup masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wa niyazubillahi min zalik. Sebab puncanya kita nak mengaji, salah satunya sebab oleh kerana ada sifat takabur dan hasad dengki yang ada pada dia, maka dia sanggup masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, serta iaitu satu tempat sehina-hina tempat, iaitu kena masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia tu bukan hak kita dak serabuknya, bukan kata dia nak masuk sorang dak, dia nak ajak sebagai teman dia, sebagai guru dia, sebagai saing dia, katik masuk syurga bersama dia. Sebab tu kita patut kita kena kenal sungguh satu makhluk yang bernama iblis, yang bernama syaitan ni, kita kena kenal sungguh-sungguh dia. Kerana dialah sebagai penipu yang boleh lesen daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil tipu dengan kena syarat.
kena syarat dengan tak ada, kena murih le Tuhan dak, kerana minta kebenaran dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sanggup kata dia ni sebagai nak orang nak tipu manusia, nak tipu anak cucu Nabi Adam, pergi masuk neraka sekali dengan dia di hari akhirat nanti. Maka kita berpada-padalah, kita kena kenal sungguh-sungguhlah dia ni. Balah mana sifat dia, balah mana syaitan ni, balah mana keadaan, balah mana dianya. Maka kita mengaji bahawa ni dah Tuhan hamad dia keluar daripada syurga dengan sebab tak turut kepada perintah Allah. Satu perintah Allah iaitu suruh sujud takrim, suruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai sujud takrim. Tapi dia ni orang panggil dia eka daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia ada sifat hasad deki dan sifat takabur yang ada pada dia. Allahu Akbar. Ibu bapa yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi duduk dengan keadaan kita kena syaitan dengan sungguh-sungguh. Maka takabur ni membawa kepada kufur. Ingat deh, satu ajaran Allah, Tuhan berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-34. Tuhan sebut di dalam Quran dia, iaitu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, dalam suratul Baqarah. Lalu dia semua malaikat sujud kepada Adam, semua bandan malaikat semua tak kecuali, tidak ada walaupun satu malaikat yang tak sujud takrim kepada Nabi Adam dengan sebab tu, dengan sebab taat kepada perintah, taat kepada suruhan Tuhan ni, supaya sujud kepada satu makhluk iaitu manusia, iaitu Adam alaihi salam. Maka dah lalu semua malaikat tu sujud pada dia, kecuali siapa? Kecuali illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecualinya yang tak sujud, yang tak tunduk kepada Nabi Adam, iaitu iblis. Dia menolak dan takabur, menyombongkan diri, lalu jadilah dia daripada golongan yang kafir. Tu sebab dia, sebab pucuk syaitan jadi kafir, sebab jadi kufurnya, iaitu tolak perintah Tuhan suruh sujud kepada Nabi Adam. Jaga molek fak kita, jaga molek kalau kita agar taat kepada perintah Allah, kita ingat molek dah, takut kita tergolong di daripada perkara yang tidak diingini, termasuk di daripada pada serupa dengan Tuhan murih kepada syaitan tu. Wal iyazubillahi min zalik. Tuhan berfirman lagi, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun, di dalam suratul A'raf ayat yang ke-70 ni. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong diri ni, daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam berkata, sesungguhnya kami kufur dengan apa yang kamu beriman dengannya. Sedar dah orang yang berani kecek setara tu. Allahu Akbar. Kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan berfirman lagi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dalam surah As-Saffat ayat yang ke-35. Sesungguhnya ahli neraka sewaktu mereka di dunia dahulu, apabila diserukan mereka dengan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, mereka terus takabur, menyombong diri, tidak mau menerima. Allahu Akbar. Apabila dia seru dengan kata la ilaha illallah, dia terus takabur, dia tak sih. Kita jaga molek for kita dah. Orang royak kata kebaikan gitu, kebaikan gini, kita selalu eka, selalu kufur, kita selalu paling daripada ajaran yang disuruh kepada kita buat kebaikan, kita suruh. Ini kita jaga molek, takut kena di atas kuat kita nyanyolah. Hari akhirat esok kita nak hidup mana? Syaitan ni tepat kediaman dia di hari akhirat esok, iaitu di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni satu tempat yang seburuk-buruk tempat, ibu bapa. Neraka Jahannam, saya buat orang panggil, pada minggu lalu saya ada berjanji, kata saya nak royak sifat neraka Jahannam ni balah mana.
tepat akan didiami, akan tepat yang akan didudukkan oleh orang yang ada sifat hasad deki, sifat sombong serupa dengan syaitan ni. Syaitan ni kerana apa? Kerana balasan dia nya iaitu kena duduk di dalam neraka Jahannam. Allahu akbar, la ilaha illallah. Waliyazubillah. Sifat neraka Jahannam ni dia kita tengok di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ni. Dia kata kena An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dengar orang kata sallallahu alaihi wasallam, kita selalu kita kena menyahuti kata sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh pahala sebagai kita pahala selawat juga. Kita pun selalu menyahuti. Dengarlah, kita nak dengar mana-mana pun orang kata sallallahu alaihi wasallam, kita selalu kita kata sallallahu alaihi wasallam kata. Iz sami'a wajibatan faqala hal tadruna ma hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadza hajarun rumiya bihi fin nari munzu sab'ina kharifa. Allahu akbar. Fahuwa yahwi fin nar al'ana hatta antaha ila qa'riha fasami'tum wajibataha. Rawahu Muslim. Gapo maksudnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami pada suatu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dengan keras. Maknanya dengar suara jatuh dengan deras, dengan keras, dengan kasar. Lalu beliau bersabda, Nabi tanya, tahukah kamu suara apakah ni? Mu dengar saat ni suara gapo? Bunyi suara deras sangat tu. Bunyi keras sangat suara tu, bunyi deras, bunyi kasar saat itu. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi jawab tanya. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Allahu akbar. Nak ayat kata dalenya ibu bapa jurang dia dalai apa ni orang panggil ke dalam me dia tu. Dalai turung tu. Nak ayat kata dalai sangatnya. Batu tu jatuh bila dah? 70 tahun yang lalu. 70 tahun dah. Batu tu jatuh turung baru bunyi sapa di patak. Subhanallah. Allahu akbar. Dalam setahun mana Allah akbar 70 tahun perjalanan batu turun baru sapa ke patak. Hadis Imam Muslim riwayat ibu bapa, bukan hadis dongeng-dongeng ni dah. Hadis Imam Muslim riwayat perjalanan batu 70 tahun dah jatuh baru sapa ke patak. Riwayat kata dalamnya kuam lek dia dalam turun ke pataknya 70 tahun dah batu tu turun baru sapa ke patak. Allahu akbar. Dalamnya neraka. Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka batu itu terus sahaja jatuh menuju dasar neraka dan baru pada saat ini ia sampai pada dasarnya. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Allah dalam ayat dalam jurang kuam lek hak neraka tu setara tu. Allahu akbar. Pacu kita bani tengok kita ni jatuh telaga tu habis-habis gamuk dah. Jatuh parit tu habis gamuk dah. Ni jatuh 70 tahun batu berjalan turun baru sapa. Tu nak ayat atau dalamnya. La ilaha illallah. Rasanya tidak pandai kita menghitung berapa lama. Keterangan hadis kata, berasa tak pandai nak hitung. Dalam setara mananya. Hingga sapa 70 tahun perjalanan batu baru sapa. Allahu akbar. Kita berasa tak pandai nak hitung. Dalam dia tu. Berapa dalam jurang api neraka yang ditepuh oleh kecepatan perjalanan batu besar yang jatuh. Pas bukan kalau kita tilik tengok satu perkara yang besar, batu yang besar jatuh daripada atas turun ke bawah. Cepat
Derah laju no ayat kata berapa perjalanan dia tu kalau kita nak kira meter tu. No ayat dia. Allahu akbar. Perjalanan batu besar yang jatuh dan memakan masa 70 tahun lamanya. Sedar tengok. Batu turun 70 tahun. Dalam setahun mana kita pakat bayar tengok, hitung tengok ibu apa. Pada kedak kita nak pergi rela, kita nak pergi masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita ada sifat gapo, ada sifat sombong, sifat hasad dengki, serupa dengan syaitan sombong untuk saya sujud kepada Nabi Adam tadi. Sebab tu kita kena masuk neraka tak pada kita ada sifat hasad dengki walaupun sikit. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan yang lebih mengerikan lagi apabila jurang yang teramat dalam ni akan dipenuhi oleh bermacam-macam seksa. Lepas tu di dalam tu dia penuh dengan seksa. Penuh dengan seksa dalam neraka. Allahu akbar. Dan apabila sampai saatnya nanti pintu neraka ini akan ditutup. Allah, cuba tengok. Dalam sodah ibu bapa, dalam tu 70 tahun perjalanan batu baru sampai ke patak. Lepas tu apabila batu sampai patak apabila orang panggil penghuni neraka masuk dalam tu ditutup pula dah, tutup letak pula dah. Cuba aja tengok, cuba kak fikir tengok tok tangan tak ada himolek tengok. Pada kedak kita ada sifat hasad dengki, sifat sombong serupa dengan syaitan yang satu makhluk yang biasa beriman dengan Tuhan, tiba-tiba pergi neraka kepada Allah hingga sampai jadi kufur. Dengan sebab tak saya sujud kepada Nabi Adam, ia kena duduk di dalam neraka yang sedalam-dalamnya perjalanan batu 70 tahun. Cuba aja tengok dah. Pada kedak kita nak duduk dalam tu esok. Allahu akbar. Tutup pula dah letak, tutup. Katuk pula dah letak. Serapat-rapatnya katuk ingat siapa kata tak nampak gapo, lemah sungguh. Lemah sungguh tak ada nampak gapo sekarang. Allahu akbar. Dan tidak ada seorang juga pun di antara penghuninya yang dibenarkan keluar daripadanya. Masuk dah tak boleh tubik. Allahu akbar. Kita tengok. Dalam perjalanan ni batu 70 tahun sudah batu rapat di patak dah, sudah tu bubuh. Mana-mananya kalau kita masuk dalam neraka tu kita masuk dah ditutup dah pintu letak tu, ditutup letak. Cuba aja tengok. Kalau kita sepuluh kita katuk birat telaga tu, mulut telaga tu. Seksaan demi seksaan, habis satu jenis seksaan masuk pula pada jenis seksaan yang lain, dan begitulah seterusnya dengan tiada ada kesudahan. Maksud dalam neraka tak ada tempat sedar. Bukan kira hari dah. Dalam setiap detik orang panggil setiap gerak. Duduk dalam keadaan kena seksa semua, lepas seksa, lepas seksa. Lepas tu dah sifat penghuni neraka ni ibu bapa iaitu orang panggil kena ia kasar. Ia kasar-kasar. Sebab gapo ia kasar-kasar nak sedap api neraka make, nak jadi bakar api neraka tu nak sedap. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni kita pakat kita fikir banyaklah. Pada kedak kita nak terima azab Allah hari akhirat esok. Tu sifat neraka ibu bapa. Tu sifat neraka yang orang yang kena masuk di dalam neraka esok tu balah tu sifat dia. Dalam 70 tahun perjalanan batu yang besar baru sampai ke patak. Kita pakat fikir tengok dah. Inilah kita mohon, kita berdoa lah banyak-banyak kepada Allah. Allahumma ajirni banyak, Allahumma ajirni minan nar. Doa yang Tuhan suruh kita, Nabi suruh kita baca, galak kita baca banyak. Allahumma ajirni minan nar, kita baca banyak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita kena berdoa banyak, doa semacam-semacam ini kita kena berdoa banyak. Insya-Allah dah. Kita apabila kita tahu dah sifat no ayat kata neraka tu pesen tu. Kita tak pada kita nak pergi jumpa hari akhirat esok, kita nak pergi masuk neraka dengan sebab kita ada sifat hasad dengki. Ni kita ada kecek dengki ni, sifat dengki, sifat takabur yang selaku makhluk yang mula-mula diraka kepada Allah iaitu syaitan. Diraka ada sifat takabur, sifat sombong, kena masuk neraka. Wa niyazubillahi min zalik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar.
Dengarlah firman Allah Ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayah la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini di dalam surah A'raf ayat 140 ni. Aku akan memesongkan memesong maknanya memaling. Tuhan kata aku akan memalingkan hati orang yang takabur, orang yang sombong ni di muka bumi ini dengan ketiadaan benar pada memahami ayat-ayat aku. Ya Allah, wijauhlah daripada aku, itu hati kita yang Tuhan balik kita pada kita tu memesong hati dia kepada takabur sana. Allahu akbar. Di muka bumi ini dengan ketiadaan benar pada memahami ayat-ayat aku yang menunjukkan kekuasaanku, orang-orang yang bersifat takabur itu sekalipun ia melihat sebagai keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Allahu akbar. Kita takut sekali dah. Orang royak dah benar kebaikan kepada kita gini kebaikan kita tak heran, kita tak hendak. Allahu akbar. Masuk telinga kanan tubik telinga kiri gitu, seolah-olah gitu. Royak kebaikan ni, royak balik pagi start terlupa. Tu tabiat manusia. Tapi dah kalau kita acak-acak dengar orang royak benar-benar pasal ni, insya-Allah lama-lama tu hingga berkali. Dia sama telah kita tak usah dengar langsung ni, Allah takut katuk cik telinga. Tak usah dengar perkara yang baik. Allah kita takut benda-benda pasal ni. Kita jangan tergolong dalam orang yang Tuhan memesongkan hati, Tuhan paling hati kita daripada perkara yang benar. Kita minta wijauh, ya Allah, wijauh daripada perkara yang kamu memesong hati daripada perkara yang benar, ya Allah. Wijauhkanlah diriku dan keluargaku dan ahli kampungku semua, ya Allah. Sekalipun ia melihat sebagai keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Ni umat-umat dulu banyak sekali pasal ni. Umat dulu ya tak selalu dah. Nawi aku beriman boleh. Beri bukti gini. Bawa mari tak beriman. Allahu akbar. Takutnya dah kita tak ada siapa setara tu. Tapi dah kalau masuk umat Nabi dulu, umat Nabi soleh, tak dia suruh buat tubik utar dalam batu. Sedar-sedar tengok dah. Benar soleh kalau mau jadi rasul sungguh buat tubik utar dalam batu sebagai tunjuk bukti kebenaran kata mau jadi rasul sungguh. Tuhan Nabi soleh berdoa supaya buat tubik batu sungguh, Tuhan pun terima doa buat tubik batu, tapi dia tak beriman juga. Allah takut umat dulu pelik-pelik lagi buat apa. Allahu akbar. Kita diuji dengan gitu-gitu ya, kita lah ni pun tak sedar juga kita ni pun. Allahu akbar, takutnya dah. Allahu akbar. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memilih untuk berjalan di atasnya. Dia berasa nak pergi dia. Walaupun orang wayak tu tak kena hak mudah buat tu, kacau nak situ, kita minta jauh daripada perkara hati kita duduk setara tu, kita minta jauh. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai padanya. Ya tabiat tu dah. Kita lalai dah. Lalai ni banyak perkara daripada perkara yang Tuhan uji kepada kita. Kita jaga molek. Jaga molek. Saya riwayat setu pada minggu lalu dah. Kita kena jaga umat Islam ni terutama Tuhan wi nikmat. Tuhan wi nikmat kepada kita dah. Kita pakai turut arus tu selalu dah. Sama ada nikmat dengan ilmu. Wi ilmu dah. Ingat jadi takabur dengan sebab ilmu pun tak sedar. Dia mau ngaji lama mana sangat nak lawan kita tak boleh. Kita ni gini. Ingat jaga molek. Orang alim betul hai uji tak sedar-sedar juga. Boleh jadi takabur dengan sebab kita ada ilmu. Ada juga. Allahu akbar. Nikmat harta kita kaya tak pada dah kat orang sesak. Nikmat harta jaga-jaga molek kita jaga, takut kita jadi orang seorang yang takabur dengan sebab tu hawi nikmat kaya kepada kita jaga molek. Kita ada pekat kebesaran, kita ni jadi tu jadi ning dah. Dia mau jadi gapo sangat main nak berkira dengan kita, jaga-jaga molek dah. Ni kita kebakak jaga ibu bapa,
Kita kena cukup dengan apa yang Tuhan beri. Allah maghfirna bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada Iblis mengeluarkan Adam daripada syurga ke dunia. Cerita Iblis bawa tubik. Sebab Nabi Adam kena tubik pada syurga dengan sebab tipu daripada Iblis laknatullah. Iblis mengeluarkan Adam daripada syurga ke dunia. Setelah Iblis dihalau keluar daripada syurga, kita kena ingat mula ibu bapa dia kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok ni dia. Kita kena berdiri depan qadi Allah Subhanahu wa taala waktu kita duduk di padang mahsyar esok. Kita kena ingat berapa perkara kita kena soal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dah waktu kita duduk berdiri depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar esok ni, berapa kita kena tanya berapa perkara. Kita dengar semua tok guru duk mengajar, kita kena selesai 4 perkara ni. Kena selesai 4 perkara baru boleh beralih. Duk berdiri depan Tuhan esok. Kena selesai 4 pertanyaan ni, kena wajib kena lepas belaka. Kita biasa dengar kada kemungkinan kita dengar dah, kita terlupa ataupun kita tahu dah, kita kena kejap lah. 4 perkara ni kita kena soal cerak. Kena jaga modal. Daripada hadis Nabi an Abi Barzah Nadlat bin Ubaidin Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. 4 perkara ni wajib kena soal, jaga molek buat kita. Gapo hati nak tanya? Daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sentiasa berdiri 2 kaki seorang hamba. Tak ada kira jatuh, tak ada kira tino, pakat berdiri depan qadi Allah Subhanahu wa taala, depan mahkamah Tuhan hari akhirat esok. Dia kata apa? Sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Satu, umur kita habis dengan apa? Satu, dengan umur kita. Kalau tu hewi umur panjang, kita kena tanya banyak sikit. Kalau pandai, sikit-sikit. Gitulah mengikut umur yang tu hewi kodak umur yang tu hewi kita daripada kita balik hingga sampai kita hembuh nafas yang terakhir. Kita kena tanya umur kita dah buat gapo atas tahta dunia ni. Untuk apa dihabiskan yang akan ditanya. Lepas tu yang kedua apa? Tentang ilmunya. Untuk apa ia melakukannya dan akan ditanya tentang hartanya daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakan dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakan digunakan. Ini cerak pakai ditanya 4 perkara ni kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tentang umur dia, yang kedua tentang ditanyakan ilmu dia, yang ketiga harta dia, yang ketiga, yang keempat tanya tubuh badan dia. Rasanya susah kalau kita kira dah. Susah sekali pertanyaan di atas untuk jawab. Rasa nak jawab kata wak genuh hari akhirat esok. Dengan sebab hari akhirat esok tu saya kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang nak tanya tu dah kita dah baca semua dalam suratul Yasin. Kita tanya semua, kita dah baca semua al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut. Gapo nak boleh jadi jawapan kepada kita, iaitu amalan kita ya. Nak boleh jadi jawapan kita hari akhirat esok. Tutup mulut, jawapan dengan amalan baik. Allahu akbar. Pilihlah, carilah keikhlasan buat ibadat kepada Tuhan, Tuhan terima setiap amalan kita.
Kerana apa? Kerana nak buat jadi jawab pe hari akhirat esok, mulut tak boleh jawab dah, tangan tu semua mulut tak boleh jawab. Tuhan kata dah akhir al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Tuhan katuk mulut dan bercakaplah kepada kami dengan tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Kaki berkecek, tangan berkecek hari akhirat esok. Allahu akbar. Balah mano tu? Balah mano kita ni, kita kena pakat jaga ibu bapa setiap amal kita kena jaga molek. We jadi boleh jawab dapat hari dapat Tuhan hari akhirat esok. Kita kena tanya 4 perkara ni wajib kena jawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tengok iblis mengeluarkan Adam daripada syurga ke dunia. Setelah iblis dihalau keluar daripada syurga, baru ni kita ngaji dah, syaitan kena hamba. Ihbitu, tu hamba baru ni dah. Tu hamba iblis, hamba tu baik daripada syurga baru ni. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa innaka alayka la'nati ila yaumiddin. Wahai, maka keluarlah kamu wahai iblis, tu hancur dia suruh tu baik. Qala khuruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam minkum ajma'in. Bani ya hamba tubik daripada syurga. Setelah dihamba tubik pada syurga ni dengan keadaan hina, tak ada orang nak ayat sehino tubik. Orang apa ni, makhluk yang biasa beribadat, orang yang makhluk yang mulia duduk dalam syurga, lepas tu kena hamba tubik tak boleh duduk dalam syurga. Dengan keadaan hina dan keadaan laknat, perasaan hasad dengki yang ada pada iblis terhadap Adam bertambah marak, lalu ia berusaha sedaya upaya supaya Adam juga dikeluarkan daripada syurga. Allahu akbar. Orang panggil tak sudah sekat dia. Sekat kalau tubik sekat dia so tak apa ada. Sekat tubik sekat dia so tak sudah. Dia tubik dah kok mana-mana kau nak tubik atik demo. Tu orang panggil perangai ke apa tu? Perangai hasad tu orang panggil. Dia mau tak leh, aku pun tak leh kata. Dia mau tak leh, aku tak leh, dia mau pun tak leh kata. Perangai syaitan betul-betul. Syaitan kata aku tu baik dah, nanti mu pun kena tu baik kata. Sedih tu je tengok Allahu akbar. Berusaha sedaya upaya, orang panggil tu rubek dia. Malam-malam mana aku nak buat tu baik juga Adam dengan Hawa dalam syurga. Dengarlah ceritanya dari firman Allahul Alimul Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Dalam surah Al-A'raf ayat yang 19. Wahai Adam, diamilah engkau bersama isterimu. Tu riwayat kepada Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diamilah engkau bersama isterimu di dalam syurga serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Oh, sedap tak sedap cerita dia. Tuhan kecek, Tuhan royak, ada muduk dalam syurga, diamilah dalam syurga dengan Siti Hawa serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Oh, suruh makan. Makan ni orang panggil komprot hak kita kali dah. Oh, buku makan Allah. Lepas tu buku makan juga kena tubik dalam syurga. Jaga-jaga makan ni pun jaga-jaga molek. Buku makan ni kita berakhir sekali berkali dah. Kita berakhir. Benda orang panggil benda yang kita cak, ada tu kata muduklah si ada dengan Hawa di dalam syurga, lepas tu makan sepuas-puas. Maknanya kalau Tuhan kata gini, maknanya nak makan gapo boleh duduk dalam syurga, tak gitu. Apa tu dia? Dia nak makan gapo boleh duduk dalam syurga. Allahu akbar. Makanlah sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua suka. Nak gapo mu makan. Suruh makan tak ada dah. Kita apa kalau dia mau suruh makan kita nak dah. Makan ni tak sedar juga dah. Allahu akbar. Tetapi janganlah engkau berdua menghampiri pokok yang satu ni. Tuhan kata mu jangan duk masuk dekat dengan pokok pohon ni, jangan duk masuk. Hak lain makan. Pohon ni jangan masuk dekat. Mana Tuhan lari pohon ni.
Bahaya lah. Bahaya. Jika engkau berdua menghafalnya, maka akan jadilah engkau berdua daripada golongan orang-orang zalim. Kalau mu masuk tepi sepaham ni, mu ni termasuk dalam orang zalim. Allahu Akbar. Tu orang panggil khamsang Tuhan kepada Nabi Adam sewaktu malaikat sewaktu syaitan tubik daripada syurga tu. Khamsang Tuhan kata, "Hei Adam dengan Hawa mu duk sepuas-puas. Makanlah menuk akhir gapo dalam syurga ni. Tapi mu jangan duk masuk dalam tapi jangan duk masuk dekat tepi pohon kayu ni." Dengan molek dia. Tu pesannya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan berfirman lagi, firman Allah, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dalam surah Taha ayat yang ke 115 sampai 119. Dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu di dalam syurga. Tuhan kata ia biasa pesan kepada Adam dalam syurga, tetapi ia lupa. Ni kita kena jaga molek, pesan lupa. Habis tu kita kena doa banyak. Kita salah dengan Tuhan, kita berdoa banyak, itu kita bertaubat banyak. Kita kena kelik pada Tuhan selalu. Salah bila kelik. Hak duk serabut, salah tak kelik. Hak tu duk serabut. Apabila salah kelik, insya-Allah tak apa. Hak kita duk degilnya, kita ni salah dah, kita tak berasa kata kita salah, kita tak usah taubat pula dah. Allah takut dengar. Salah tak ngaku salah, ni pun serabut perut juga dia. Salah tak ngaku salah ni, Allahu Akbar. Tetapi ia lupa dan kami tidak dapati ia mempunyai keazaman yang kuat. Dan ingatlah peristiwa tak kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud, malaikat iblis. Ia menolak, tidak mau sujud. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu, karena itulah ia tidak mau sujud kepadamu. Oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga. Dan kerana dengan yang demikian engkau dan isterimu akan menderita di dunia. Sesungguhnya engkau berdua di dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang cukup mewah bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar di dalam syurga ini dan tidak akan bertelanjang. Allah takutnya. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga di dalam syurga ini dan tidak ada perasaan panas matahari. Allah nikmat tu hewi kepada Nabi ada dalam syurga, tak lapar, tak panas, pakaian daripada pakaian syurga. Allah Tuhan tarik habis. Suka apa pakaian Tuhan tarik juga. Cepat kita bayar tengok, kita gambar tengok waktu-waktu Nabi ada kena hamba tubik di daripada dalam syurga, balah mana keadaan. Allahu Akbar. Tuhan pesan kepada Nabi ada, mu duduk di dalam syurga, duduklah apa muka hendak boleh berlaku. Tapi waktu mu jaga, mu jangan duk masuk satu pohon kayu ni, dengan sebab masuk dengan pohon kayu ni akan bahaya. Lepas tu bahayanya dia, apabila Tuhan pergi masuk tepi pohon kayu tu dah, Tuhan cabut habis segala nikmat yang Tuhan beri dalam syurga. Makan ikut nonok, duduk ikut nonok, gapo ikut nonok, serupa tu ikut nonok berlaku di dalam syurga. Cuba kat fikir keadaan tubik dengan tidak berpakar. Habis tu kata Nabi ada tubik ni tudung dengan daun-daun kayu gitu, tubik daripada syurga, tudung ke maluwe tu. Allahu Akbar. Balah mana gambar cek kita masa tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tengok dah orang yang kena murih daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lakoh suruh dia pesan dia tu dengan siapa setara tu. Dia zubillah takutnya dah. Allahu Akbar. Dengan ayat ini, dengan ayat itu nyatalah bahawa Allah Ar-Rahman Rahimin,
telah berpesan kepada Adam yang tentang permusuhan iblis dan bahayanya terhadap Adam dan isterinya. Walaqad ahidna ila Adam, dua peringatan Allah yang amat penting, iaitu pertama, iblis adalah musuh kamu berdua wahai Adam dan Hawa, inna haza aduwwun laka wa li zaujik. Kedua, supaya Adam jangan leka dan terpengaruh dengan waswas iblis yang nanti ia dapat mengeluarkannya dan isterinya dari syurga yang cukup bahaya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Nabi Adam alaihi salam beriman dengan ajaran Allah itu, tetapi ia lupa. Ini tabiat manusia dah, beriman lupa. Habis tu kita beriman, waktu kita ingat kita buat ibadat kepada Allah, kita bertaat kepada dia, waktu kita terlupa tu kita kena taubat kepada dia selalu kelik. Tuhan apung sabar saya buat kita, sabar saya dah. Apabila kita tersalah, kita khabar kata kita salah, kita selalu taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. InsyaAllah dah kita kena taubat semua kepada Allah. Khabar kita salah, kita taubat kepada dia. Habis tu dah cuba kita tengok, cuba kita perhati dah. Tu sama telah kita sudah kita buat jahat, kita buat salah. Cuba perhati molek ibu bapa. Kita sudah semaya lagi pun Tuhan suruh gapo? Suruh taubat juga. Astaghfirullahalazim sekurang-kurang 3 kali. Sudah semaya dah tu syarat tu ibu bapa. Cuba kat perhati tengok. Sudah semaya dah. Apatah lagi sudah buat jahat. Sudah buat kara, lebih-lebih lagi kita kena taubat banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok perintah Nabi kata mu sudah semaya selalu mu beristighfar dah. Sekurang-kurang kena wida astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sudah semaya suruh istighfar dah, suruh taubat dah. Cuba hati molek dah. Apatah lagi kalau kita sudah buat jahat, lebih-lebih lagi kita kena taubat banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nabi Adam AS beriman dengan ajaran Allah itu, tetapi ia lupa dan lalai serta lemah keazami dalam melazimi pesan Allah mengenai iblis itu. Fanasiya walam najid lahu azma. Di dalam syurga cukup mewah. Duduk dalam syurga ni bapa tu hawi, nikmat di dalam syurga ni cukup mewah. Nak yang tak ada syurga. Duduk dalam syurga ya tak lapar. Cukup mewah, tak lapar, tak dahaga. Allah, sedap berlaku ayat kata dalam syurga ni. Tak lapar, tak dahaga, tak telanjang. Pakaian ni semewah-mewah di dalam syurga. Daripada benih yang hasil daripada bunga-bunga yang orang panggil yang istimewa lah, mari daripada buat teh yang molek. Betul tak ada keadaan telanjang dalam syurga esok, dan tidak ada panas matahari. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Alangkah bahagianya walillahil hamd. Memang Adam berdua isterinya Hawa sangatlah ingin supaya kedua-duanya tetap berada di dalam syurga. Habis cekak Nabi Adam putus setubik dalam syurga. Buat selama-lama bahkan duduk dalam syurga lah kau. Tetapi keinginan itu diketahui oleh iblis laknatullah. Allahu Akbar, kebijaksanaan yang terhawi kepada iblis dia. Cari congwo balah mana dak boleh buat tubik ada daripada syurga. Allahu Akbar. Lalu dia merancang untuk menipu kedua-duanya. Nak ayat kata pen hak syaitan ni malah mana nak ditubik juga Nabi ada dalam syurga. Jaga molek ibu bapa dia, kalau kita duk wang pen duk rancang buat jahat tu, orang panggil pen hak syaitan tu, pasal tu syaitan duk pen hak nak buat tubik Nabi ada dulu dalam syurga. Jaga molek kita dah, kalau kita niat nak buat gitu, nak buat gini kepada saudara kita tu, kita duduk jalan di atas wang pen hak syaitan besok jaya buat kepada Nabi ada dulu. Ingat deh, orang wang pen jahat ni iaitu
Ya, orang panggil akhir dia kena hidup mana? Hidup dalam neraka yang saya sebut sifat neraka tadi. Orang yang wang pen jahat, duk rancang jahat nak buat kepada saudara dia, ingat. Tepat akhir, natijah akhir dia kena hidup dalam neraka yang sifat neraka yang saya sebut batu perjalanan batu 70 tahun tadi baru sampai ke patak. Kena hidup situ. Waliyazubillah, Allahumma ajirni minan nar. Kita minta jauh Tuhan kita ni dah. Tuhan jauh kita daripada neraka. Walaupun satu detik, satu saat pun kita tak mesti kepada neraka. Tak pada kita nak tanggung azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok. Jaga molek ibu bapa. Kita waktu kita mati dah, kita kena cuci habis, tak ada dah. Tak ada dosa walaupun sikit. Dengan sebab apa kita tak segiduk dah ada neraka Allah, kita tak ada nak ditanggung neraka Allah esok, hari akhirat esok kita tak ada nak tanggung. Allahumma apa ni kita kena doa semua kita ni kena jadi kita akhir hamu nafas tu husnul khatimah, elok-elok akhir hayat kita tu semolek-molek. Wala taqtim lana bisu'ul khatimah, jangan duit kita sudah mati kita di atas kita mati dengan jahat. Oh, kita takut sekali. Allahu akbar. Memang Adam berdua isterinya, Hawa sangatlah ingin supaya kedua-duanya tetap berada dalam syurga buat selama-lamanya, tetapi keinginan itu diketahui oleh iblis laknatullah, lalu dia merancang untuk menipu kedua-duanya. Waswas tipu iblis ni bertolak daripada keinginan Nabi Adam AS untuk menetapkan diri di dalam syurga dengan tidak dikeluarkan padanya seperti iblis yang telah dihalaukan itu. Iblis memang orang panggil apa ni, bijak dalam nipu. Ia orang yang bijak dalam nipu orang ni, kena anak cucu si iblis sungguh dah. Allahu akbar, subhanallah. Lalu ia mewaswaskan Adam dan Hawa, dengarlah cerita dari Allah. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan iblis itu mewaswaskan kedua-duanya supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka urat mereka yang sekian lama ditutup dari pandangan mereka. Sambil iblis berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok itu malaikat kerana ia tidak suka supaya kamu berada menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Orang panggil jadi balik. Tuhan kata, muduklah sepuas-puas muduk dalam syurga ni. Mu jangan duk hafir dengan satu pohon kayu ni. Apabila mu hafir dengan satu pohon kayu, mu akan terjadi apa? Masuk dalam orang zalim. Maknanya masuk dalam orang yang kena buat nyanyi. Maka setan tu pergi balik. Hak Tuhan kata muduk sepuas-puas dalam syurga. Setan kata dok pasal tu. Tuhan mu royak tak sungguh pasal tu. Sungguhnya dia takut mung ni dah duk lama dalam syurga. Dia pergi balik tu. Allah bijak sungguh syaitan tu hewi ke dia. Orang hak wang pen karuk ni dah. Ya anak cucu syaitan sungguh. Inilah kita kena patut jaga ibu bapa dah. Kita kena patut jaga. Ingat molek dah. Dasar syaitannya ia tak jong. Orang tu duduk sini, baik kita duduk keluarga kita dengan anak kita dengan gapa kita, ia pisah haru juga. Nak orang panggil nak retak dia dalam perpaduan dalam keluarga tu, kita kena jaga molek. Itulah hari ni dah saya rasa cukup dengan masa yang diberi kepada saya. InsyaAllah dah pada minggu depan ni kalau tidak ada uzur gapo ni, kita nak kecek sikit lagi syaitan. Dengan sebab ada kita nak kenal syaitan tu lebih banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak diingini, dengan sebab kita dengar kita kena beringat gitu kepada syaitan dah. Hakikat syaitan kita tak kenal dengan sungguh. Ni saya rasa ayat ni banyak minggu mari dah kita kenallah syaitan ni adalah satu makhluk yang pada awalnya ia sentiasa beribadat kepada Allah. Pada akhir ni iaitu dia selaku makhluk yang orang panggil yang satu makhluk yang tak sujud, tak turut kepada perintah Allah. Dia sanggup
Dia sanggup deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pas dia sanggup nak masuk neraka hari akhirat esok. Lepas tu dia bukan dia nak masuk neraka pada seorang diri dia dah. Dia akan masuk di dalam neraka dengan ajak saing-saing gatik masuk dalam neraka. Sebab tu kita takutlah. Kata kakuk kita ni terjerumus di dalam salah seorang yang masuk di dalam saudara dia ke. Oh, kita minta bijauh dah. Untuk tu pada hari ini saya cukup dengan masa yang saya sapa pada hari ini. Sehingga kalau betul dan benar itu adalah taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak betul tak benar itu adalah kelemahan daripada saya sendiri dan daripada syaitan. Lepas tu ibu bapa kita jagalah keselamatan kesihatan kita lebih-lebih lagi di musim hujan ni. Semoga Tuhan dijadikan hujan Allahumma sayyiban nafi'an, jadi hujan yang bermanfaat, hujan yang turun mai kepada kita tu sebagai hujan rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan hujan rahmat kepada curah air hujan itu menjadi hujan rahmat kepada kita. Kita jagalah keselamatan jalan raya gapo segala macam tu supaya selamat diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada semua supaya selamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini dengan sebab hujan ni, dan kita minta wijauh. Semoga Tuhan terimalah permintaan kita bersama insya-Allah. Pada akhir ini saya sudahi dengan lafazan ya aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM เสียงดารุณศาสตร์